kita baca pula kitab Muhimmah fil Ilm al-Hadis. Baik, kita sampai muka surat yang ke-11. Ini suatu tambih pada menyatakan kelebihan segala isteri yang mengikut bagi suaminya. Habis dah cerita bab isteri derhaka pada suami ni, habis dah. Dulu bab-bab tu isteri dengar tu pun pedih panas telinga. Pedih telinga dengar. Start malam ni dia seronok lah. Kelebihan isteri-isteri yang taat pada suami. Baik, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya wajiblah atas segala perempuan mengikut perintah suaminya, selagi mana perintahnya tidak membawa kepada maksiat. Wajib ikut. Nak kata apa wajib? Selagi mana perintah tu bukan maksiat. Pak, balik pukul 8. Balik lah. Sebelum pukul 8 balik lah. Pak, raya puasa ni tak payah balik rumah Pak, balik rumah abang. Mana aci abang? Ni bukan main aci, kata suami dia. Ni masalah taat. Abang tak nak balik, kita balik rumah abang. Ada tu rumah Pak bila? Rumah Pak raya haji ni. Sekarang kita buat undang-undang. Raya puasa tahun ini balik rumah abang. Raya haji tahun ini balik rumah Pak. Raya haji tahun depan balik rumah Pak. Raya puasa tahun depan balik rumah abang. Suami cakap macam itu, isteri menung. Pening isteri ni. Jadi tuan-tuan, selagi mana tidak membawa kepada maksiat. Tapi kalau perintah suami dia kata buka tudung, abang tak gemar tengok kamu bertudung, malu, kawan-kawan abang semua isteri dia open, kamu je tutup. Abang malu tau, macam kampung macam kamu ni. Nak taat tak taat, nak taat tak taat. Jangan taat pasal perintah suami ni maksiat. Abang suruh saya ke, abang paksa saya ke suruh buka tudung, sama sekali saya takkan buka abang. Sebab saya taat kepada Allah lebih daripada abang. Saya sayang pada Allah lebih saya sayang daripada abang lagi. Kamu isteri abang, memang saya isteri abang, tapi saya makhluk Allah. Dan tiada harus perempuan itu menyalah ia akan suruh suaminya atau tegah, kerana berkahwin itu satu bahagi daripada beberapa sebab yang menjadikan kehambaan seseorang. Jangan bantah. Isteri senang je jadi isteri ni tuan-tuan. Buat cakap, ikut cakap suami, senang. Orang yang paling senang masuk syurga, isteri. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami, clear syurga. Kita ni orang laki-laki kena sembahyang Jumaat, kena sembahyang jemaah, kena cari rezeki, kena perang. Semua orang laki-laki kena buat. Perempuan tak masuk syurga dengan sebab taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Suami kata buat, Pak, ikan ni goreng ni ya? Dah goreng lah. Abang, kalau kita masak macam masak campur dengan sumbat, memang sumbat. Kita bubus kelapa ke kunyit ke, kan jadi payah. Orang dah kata dah, sotong ni kamu goreng sudah lah. Kalau kita masak sambal tomis kan jadi payah balik. Sebenarnya jadi isteri ni lah yang paling senang. Kamu jangan keluar rumah. Abang nak pergi kursus di Langkawi ni 2 minggu, jangan keluar rumah. Terus keluar rumah, duduk je. Malaikat kalau rumah terbakar. Ya, jangan tak keluar pula. Bomba je dia panggil, "Cik, keluar cik." Tak apalah kata dia. Syahid kata dia. Syahid apa? Tu bunuh diri nama dia. Baik. Dan kata dia lagi, kahwin itu menjadilah isterinya macam hamba. Macam, bukan jadi hamba. Macam lain, hamba lain. Macam hamba lain. Demikianlah disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik, kita tengok kelebihan isteri yang pertama. Yang pertama, kelebihan isteri ialah masuklah ia di dalam syurga awal-awal sekali. Seperti mana sabda Nabi, apabila isteri itu mengerjakan sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, memelihara kemaluan, mengikut kepada suaminya, dan dikatalah kepada isteri tadi, masuklah oleh kamu mana-mana syurga, mana-mana pintu yang kamu nak masuk,
daripada mana-mana syurga. Nak masuk ke mana? Silakan. Sekarang tuan-tuan, ada RM2, ada RM100, ada RM1,000, ada RM10,000. Pilihlah kau nak ambil yang mana? Agak-agak kau nak ambil yang mana? RM1, RM100, RM1,000 atau RM10,000? Mesti RM10,000. Kalau Nabi kata, masuklah syurga mana-mana pintu yang kamu nak masuk, takkan tuan-tuan nak masuk pintu paling bawah? Mesti masuk pintu yang paling tinggi sekali. Leceh lah kalau kita ambil RM1. Kenapa kau tak ambil RM10,000? Tak apa, RM1 pun tak apa dah, cukup dah. Tak, dia mesti ambil RM10,000. Begitulah mana-mana isteri yang buat 4 benda ni. Yang pertama, semayang 5 waktu. Jangan miss. Akak-akak balik langsir tu, jangan miss semayang, melainkan uzur. Semayang tepat pada waktu. Jangan lanjut-lanjut masa. Jangan lengah-lengahkan semayang. Jangan tak betul semayang. Semayang betul-betul. Sebab apa semayang daripada awal sekali? Sebab semayang orang perempuan lebih susah daripada semayang laki-laki. Rambut sehelai pun tak boleh nampak. Orang laki-laki lantaklah rambut macam mana pun. Jangan rambut depan dahi sudah. Perempuan rambut sehelai pun tak boleh. Tengah-tengah semayang terjuntai rambut. Ni rambut siapa pula ni? Bukan dia, rambut dia lah. Susah orang perempuan semayang. Cuba tengok demo. Anak telekung, pak telekung, adik telekung, semuanya. Orang laki-laki telekung apa? Baju singlet je semayang, t-shirt aja, kain pelekat, singlet pagoda, relax. Cuma orang perempuan pakai singlet semayang. Mereka tak ada aircon semayang, berpeluh. Kita laki-laki senang. Orang perempuan bila main semayang di masjid, bawa anak. Orang laki-laki bawa masjid, bawa apa? Anak kunci. 3 anak ikut mak, dia ikut. Anak kunci ikut bapak naik ke atas. Pergi ikut mak, bapak sini. Semua ikut mak, nak kencing mak, nak berak mak. Budak-budak balik langsir. Bila mak semayang, budak kecil tu tarik telekung mak. Mama menangis. Ada dia tarik kain pelekat bapak dia? Tak ada. Bapak relax. Rasa anak aku, dia bunyi anak nangis. Yang mak ni dah susah hati. Dia mana nak semayang, dia tarik telekung. Mana nak pegang telekung, mana nak baca. Lah mak buat isyarat pada anak dah. Anak buat isyarat pada mak dia. Apa syuk-syuk? Sebab tu semayang orang perempuan ni, ya Allah, kadang-kadang semayang mak duk tahiyat awal, anak duk tahiyat riba. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan semayang anak main merangkak duk tahiyat riba, apa ramai. Sebab tu semayang orang perempuan payah daripada semayang laki-laki. Yang kedua, puasa. Mana lebih susah? Mana yang lebih teruk puasa, suami atau isteri? Suami lah teruk. Puasa tidur letih sungguh bapak kamu ya. Tidur daripada lepas subuh sampai zuhur. Sudah zuhur kedua, ya Allah, ngantuk betul. Allah, semayang zuhur. Tidur atas sejadah lepas semayang sampai pukul 6. Allah, dah petang rupanya, mayang lagi. Allah, pukul 7 pergi pasar Ramadan. Pukul 7.30 buka. Sekarang ni tak tahu lah apa yang puasa pun macam tak puasa dah sekarang ni. Tak ada letih langsung. Nak letih apa? Hang tidur lepas subuh sampai ke asar. Orang perempuan cuba tengok, sahur dia bangkit pukul 4, seawan 4, tontang di dapur. Sekejap bunyi sambal, sekejap bunyi ikan goreng, sekejap bunyi pecah gelas, tucang pecah gelas. Ya Allah, suami buat apa? Allahu Akbar. Saat lagi lepas sahur, suami start motor pergi masjid sembahyang subuh. Isteri buat apa? Basuh pinggan, basuh kain, kemas rumah. Pagi sikit pergi market, sidai kain, hantar anak, ambil anak sekolah. Pukul 3 siang masak ikan pula, masak nasi pula. Ni dia. Sebab tu Allah kata, Nabi kata, perempuan syurga nombor 2 kalau dia puasa elok. Memang dapat.
Lepas buka puasa tu, apa isteri buat? Kadang-kadang tengah buka puasa, suami tanya, sambal mana sambal? Awak kena tahu abang tak ada sambal tak makan. Isteri tengah makan 2 suap buka puasa, tumbuk sambal dia. Apa ni suami? Dia tumbuk sampai, aku rasa macam muka laki aku dia rasa. Tuan-tuan, janganlah minta benda yang tak ada. Kita ni selalu tanya, benda tak ada. Sambil tak ada sambil. Ini ikan ni ada, udang ni ada, makanlah. Kenapa duk cari benda yang tak ada? Terus cari benda tak ada. Mana ikan masinnya? Ni ikan goreng tu. Cuma kita bagi senang hidup. Tapi kadang-kadang tak tanya pun salah juga. Dah habis basuh tangan semua. Ya Allah, abang kari tak angkat. Oh, ada kari ke? Abang pun satu tak tanya. Ya Allah, tak juga. Hari itu aku tanya, aku marah. Baik, yang ketiga, menjaga faraj. Menjaga kemaluan. Jangan duk zina dengan orang lain. Jangan gatai zina dengan orang lain. Ini insya-Allah orang perempuan, isteri kita ni lepas kahwin ni sombong ya amat. Dengan jantan tak menyembah. Dengan jantan-jantan laki-laki ke apa ke, dah jadi isteri orang tak boleh gurau lah. Bagusnya isteri ni. Dulu betul tampar juga, lepas-lepas kahwin saja clear. Terus dia jaga kesopanan sebagai seorang isteri. Yang keempat, kata Nabi, taat kepada suami. Dalam 3 benda ni isteri boleh buat. Mai yang nombor 4 ni masalah ni, taat pada suami ni. Yang ni lah cabaran untuk orang perempuan. Nak taat apa ustaz? Gaji dia murah pada gaji saya. Nak taat apa ustaz? Dia tu rendah pada saya. Itu yang saya sebut pada bulan lepas. Seorang suami mengadu pada saya, isteri dia memandang rendah pada dia. Saya terasa ustaz, isteri saya memandang rendah pada saya. Memang dia rendah sungguh. Isteri dia tengok macam tu. Abang, dia tak apa nak buat. Memang dia rendah, nak buat macam mana? Walaupun suami kita rendah sungguh, jangan pandang rendah pada dia. Kadang-kadang kita tengok dia naik motor tu macam seorang isteri dia. Bila kita potong isteri dia, rupa suami buat motor. Jangan kita hina suami kita macam itu. Taat kepada dia, kata Rasulullah, masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk. Subhanallah, seronoknya tuan-tuan. Baik, dan lagi cetera Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mana-mana perempuan yang mati padahal suami redha kepadanya, nescaya masuklah ia ke dalam syurga. Memang redha lah ustaz, boleh dia kahwin lain. Bukan tuan-tuan, bukan maksud macam itu. Redha di sini maknanya, isteri saya tak ada salah apa dengan saya ustaz. Bila isteri dia mati tu, dia kata kat isteri dia, apa? Abang redha dengan kamu. Kamu tak ada salah apa dengan abang. Selama ni kamu yang jaga makan minum abang. Selama bertahun-tahun kamulah yang jaga anak abang. Kamulah yang jaga rumah. Abang halalkan makan minum. Abang maafkan segala dosa-dosa kamu pah. Isteri yang macam ni tuan-tuan, syurga tempat dia. Macam mana nak dapat suami redha macam itu? Isteri kena baik dengan suami dia. Bukan setakat masuk syurga. Kalau kita nak mudah bersalin pun, taat dengan suami. Banyak orang perempuan bila nak bersalin, makan jus kurma, makan ubat tak nak bagi sakit bila bersalin, makan ubat supaya terbuka bila nak bersalin. Tapi dia lupa untuk minta keredaan suami dia sebelum dia bersalin. Apa salah kita suami-suami ni tuan-tuan, yang mana isteri nak bersalin, ketika dia masuk dalam bilik bersalin, sebelum dia pergi masuk dalam bilik bersalin, ataupun kita teman dia dalam bilik bersalin, kita pegang tangan dia, pegang kepala dia. Abang maafkan kamu, abang halalkan makan minum kamu, abang redha pada kamu. Mudah-mudahan kamu boleh bersalin dengan mudah. Keredaan inilah yang membantu isteri, memudahkan dia ketika dia bersalin. Baik, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suami daripada umatku ialah yang terlebih baik bagi isteri mereka. Tuan-tuan nak kenal tak siapa yang paling baik di kalangan tuan-tuan? Nabi sebut, orang yang paling baik di kalangan tuan-tuan ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Jangan kata ustaz tu baik. Jangan kata ustaz tu baik dengan isteri dia.
Belum tentu lagi. Jangan kata ustaz tu baik kalau dia jahat dengan isteri dia. Ada satu isteri ustaz mengadu pada saya, suami dia ustaz, disepoknya isteri dia, menggelongsor isteri ni sampai tuan kata ni tuan-tuan. Ustaz tu kawan, dia kata ustaz tolong nasihat, dia tendangnya saya. Jangan kata bahawa orang agama tu baik. Nak tengok baik tak baik, cuba tengok isteri dia, layan baik tak? Tuan-tuan di sini bercakap je lemah lembut. Kalau makan di kedai kopi, sibuk nak belanja orang, berebut nak belanja roti canai, capati. Tapi bila balik ke rumah, apa yang tuan-tuan bawa balik untuk isteri tuan-tuan dan anak-anak tuan-tuan? Apa yang dibungkus? Apa pun tidak. Baik apa? Belanja kawan sunat, belanja anak isteri wajib. Ini sibuk belanja, simpan duit kamu tak laku, duit aku je laku. Tapi kenapa tak bungkus buat balik? Tom yam ke, sate ke? Ini isteri buka pintu, tak ada apa-apa abang. Ada apa? Tak baik ni suami macam tu. Suami yang jahat dengan isteri dia. Dan isteri yang paling baik ialah yang terlebih baik mereka itu bagi suami mereka itu. Perempuan yang paling baik ialah perempuan yang terbaik kepada suaminya. Makan minum dia jaga. Setengah orang makan minum suami tak jaga, dia suruh mbah jaga. Tak pun dia suruh bibik jaga. I sibuk lah, you suruhlah bibik masak untuk you. Tu yang bibik teman. Masa makan bibik teman. Bibik cedok. Mau tambah lagi mas? Oh, boleh. Lauknya mas? Ya mas. Lama-lama mau tambah isi lagi mas? Oh boleh, sudah. Bila dia nak dekat bibik, kita mula marah ke bibik lah. Apa salahnya bibik urusan lain? Urusan sapu sampuk, mok lantai bagi kat bibik. Tapi urusan untuk suami ni, mok bibik jaga. Kadang-kadang suami balik lewat, abang nasi dah ada kat dapur, bawah tudung semua dah ada, air pun saya dah buat lah peti sejuk, pandailah ambil, saya nak dengar susuk ni. Dia sibuk tengok susuk. Suami buka tudung makan seorang-seorang. Tak aci tuan-tuan, dah makan pun tunggu, tengok muka suami tu. Suami nak makan malu, jangan tengok muka aku, malu lah. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni hak isteri baik ni. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada darjatnya, tiap-tiap siang dan malam pahalanya macam 1000 orang yang mati syahid dalam perang agama Allah. Jika dia sabar dengan kerana suaminya dan sabar kerana Allah. Orang perempuan tak payah perang sabilillah, berperang dengan suami cukup dah. Sabar dengan kerana suami tu dapat pahala syahid. Tak tahulah ustaz, suami saya ni ustaz, saya ni dah pakai tudung, dah pakai baju dah ustaz. Kata, dia panggil pula, nak juga kata dia. Dia pun salah juga. Kadang-kadang isteri tak nak, tak larat, tak larat lah abang. Oi, buat macam mana suami berhajat. Kadang-kadang tak nak, dah lah setiap malam ni, ya Allah. Lu buat macam mana? Ubat tidur suami ni faham ni. Dapat pahala mati syahid. Maksudnya ustaz kalau dia buat sampai mati ustaz? Tidak. Lagi suami bercekik sama Allah tu pula? Tidak. Maksudnya layan suami ni dapat pahala syahid. Tak payah ada orang perempuan pergi angkat senjata lawan tu. Dia taat kepada suami dia, dia layan suami dia, dia sabar elok-elok, pahalanya macam 1000 orang yang mati syahid. Ya Allah, untungnya orang perempuan. Sebab tu ramai laki-laki tak jadi perempuan. Dia baca kitab ni seronok je. Tu yang dia gatal nak jadi perempuan tu. Baik, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan yang soleh. Ni tuan-tuan baca ni, betul-betul dengar betul-betul ni. Bermula perempuan yang soleh terlebih baik daripada laki-laki yang soleh. Nampak tuan-tuan? Saya dah kata tadi, orang perempuan bawa anak main masjid, anak-anak dia ikut dia pergi.
Suami pergi masjid bawa anak-anak kecil, suami saja naik di sini, anak kecil pergi ke sana. Beza tu. Tadi saya singgah di Rawang. Saya singgah di Rawang tadi. Pukul 3 lebih lah. Tak pukul 3 suku lebih kurang kot. Saya tengok satu mak dukung anak tidur. Ikat tocang lagi anak. Yang bapak ni pergi ambil nasi, saya tengok bapak ni ambil nasi sepinggan untuk dia. Kata. Lepas tu dia duduk dia. Isteri pula dukung anak pergi ambil nasi. Ambil pula. Bapak ni buat ada makan. Mak pergi basuh tangan, satgi tak riba dia sambil makan, satgi anak pergi kata, yang bapak ni tak ada apa-apa tuan-tuan. Ya Allah, apa ni bapak ni. Sebab tu orang perempuan masuk syurga. Sebab tu kita dengan mak kita kena lebih 3 kali ganda daripada bapak kita. Dia depan mata saya tadi. Apa salahnya isteri makan, suami pegang, tak lepas-lepas dia makan dia serokok relax. Ya anak ni duk tak riba, di mana nak suap, mana duk riba anak. Apa salahnya dia pergi dukung anak dia? Ini tabiat. Tambah anak kecil. Kadang-kadang anak kecil ni tuan-tuan, dalam bab pelihara anak kecil ni, suami lebih sabar daripada mak. Ini kelebihan suami. Lebih sabar daripada ibu lagi. Pukul 2 pagi anak menangis malam, bapak sabar. Tidur sabar sungguh tuan-tuan. Tu tak boleh lawan suami ni. Mak juga tak sabar, bangkit juga. Mata duk pejam ni, duk suap susu, mata pejam anak-anak ni. Sekejap ubah belah sini, sekejap ubah belah sini, mata duk pejam. Yang bapak ni sabar, tak bangun-bangun tuan-tuan, sabar. Mak ambil minyak telon, sapu kat perut anak, pi tuang anak sakit perut, bapak ni relax. Sabar sungguh bapak tuan-tuan. Yang tu je kelebihan bapak bila-bila anak kecil ni. Kalau dia bangkit pun, kamu bagi senyap budak tu. Kalau tidak pun lontar kot tingkap. Yang tu. Awak ni teruk sangat. Ni dia yang dia kata ni perempuan yang soleh lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Dia jangan duk hina bab orang perempuan. Kadang-kadang kita kata agama mereka kurang. Mereka agama kurang pasal tak boleh jadi imam je. Agama mereka tu kita rasa rendah pasal mereka tak boleh jadi Bilal je. Mereka tak boleh jadi Amil je. Tapi kalau nak tengok daripada sudut yang lain, jauh banyaklah tuan-tuan. Mereka beranakkan kita. Mereka jaga anak kita. Mereka menyusu dengan darah mereka, dengan daging mereka. Kongsi makanan. Bukan setakat kongsi makanan dengan budak ketika budak tu dah lahir. Ketika dalam perut pun mak kongsi makanan dengan budak. Sepinggan nasi yang isteri kita makan, dia kongsi dengan anak dia berapa banyak. Bukan mak saja makan nasi itu, duk bahagi dekat zat kepada anak dalam perut. Tetapi bapak makan nasi, segala zat nasi untuk bapak seorang. Tetapi nasi yang dimakan oleh mak yang mengandung, kalau anak dia kembar, kongsi 3 tuan-tuan. Kalau anak dia kembar 4, kongsi 5. Subhanallah. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibnu Umar. Tak yang malam ni ustaz duk sokong pula orang perempuan pasal apa? Dia marah pula. Ni bukan saya sokong, dah sampai bab ni nak kata apa? Nabi kata, dunia ni penuh dengan kesukaan. Dan sebaik-baik kesukaan ialah perempuan yang soleh. Dunia ni penuh dengan kesukaan. Tengok apa pun suka. Giant tu, tengok luar pun seronok lah. Belum masuk dalam lagi. Kereta ni, tengok lambang pun suka lah. Belum bawa lagi. Rumah ni, tengok daripada luar tu pun dah seronok dah. Belum masuk tidur lagi. Baju ni, tengok pun cantik dah. Belum pakai lagi. Kamera tu, tengok pun dah berkenan. Belum beli lagi. Handphone tu, ya Allah, kita tengok pun geram. Belum ada lagi. Tengok saja pun dah geram. Semua dunia ni nikmat. Tetapi tak boleh lawan dengan nikmat perempuan yang soleh.
semahal-mahal handphone yang canggih, kadang-kadang handphone itulah menjahanamkan kita. Bil beribu sebulan. Secanggih-canggih kereta yang kita beli, sekali elektronik dia rosak, tepuk dahi kita. Secanggih-canggih rumah yang kita buat, sekali orang main rompak, pasal rumah saya pun lawa, perompak datang, tak tenang tidur rumah kita malam-malam. Selawa-lawa tali besen yang kita beli, anak pergi hempuk dengan guli, pecah 6,000 punya tali besen. Tetapi isteri yang soleh, kalau kita susah, dia tolong kita. Abang kenapa menung pagi-pagi ni abang? Duit tak ada, nak isi minyak motor. RM5 pun tak ada, tinggal RM2.50 aja. Apa isteri soleh buat? Tak apalah abang, ambil duit saya lah. Orang dulu-dulu simpan duit tang sini. Dan zaman sekarang pun kalau nak selamat, di situlah tempatnya simpan. Tak boleh dah bawa beg tangan macam ni. Nak ke mana tu makcik? Ke kedai, bawa macam tu, kena rabuk lah. Tak boleh dah simpan dalam poket baju kurung. Mai pasar raya, orang seluk baju kurung makcik. Tempat yang paling selamat ialah di sini. Betul orang tua-tua dulu buat. Zaman sekarang tuan-tuan nak simpan duit, di situlah tempat dia. Cuma jangan selok depan peniaga tu. Kejap ya, selok tu dia tengok. Ngangat toki kedai tu. Isteri boleh selok duit bagi kat suami dia. Kalau duit dia habis, isteri yang soleh boleh buka gelang bagi kat suami dia. Pilih jual abang. Nampak tak isteri soleh? Dia lebih baik daripada rumah, dia lebih baik daripada kereta, dia lebih baik daripada handphone, daripada kamera, daripada telefon bimbit. Perempuan yang soleh, dia takkan menyakitkan suami dia. Bila suami dia ada masalah, dia takkan kata itulah awak. Orang cakap dulu degil. Dia takkan cakap macam itu. Dia akan cakap, sabarlah bang, ni ujian daripada Allah. Ya tak ya pun benda dah berlaku. Sejuk hati suami. So, isteri yang bukan soleh, bila suami dah jadi apa-apa, itulah orang cakap degil, buat lagi, muat. Ditunjuk jari kat muka laki tu. Laki dia kata gigi jari hang bagi kot. Isteri yang solehah, tenang suami. Sabar abang, ini ujian daripada Allah. Abang tenang, minta doa, kita sembahyang hajat sama-sama. Kita yakin Tuhan tolong kita bang. Ini yang kata isteri soleh, dia pujuk hati kita. Dia menenangkan jiwa, dia pujuk hati kita. Bukankah macam kisah seorang suami yang pergi berniaga, bekerja cari wang, tinggalkan isteri dengan anak yang kecil. Tiba-tiba anak dia mati. Suami ni sayang sangat dengan anak. Bila anak dia mati, suami ni balik nak hantar telegram apa bukannya ada, post office ke telefon masa itu. Bila suami dia balik, anak dah tak ada dah. Isteri ni pakai lawa-lawa, seksi-seksi, pakai gincu merah menyala, layan suami dia. Suami ni balik tengok isteri macam tu, terkejut, terus tidur. Selesai tidur apa semua, abang, kalau orang bagi pinjam dekat abang barang, orang tu ambil balik, abang nak marah tak? Apa nak marah? Kan barang dia punya. Anak kita pun abang, siapa bagi pinjam? Allah bagi pinjam. Kalau Allah ambil balik, abang nak marah tak? Apa maksud kamu? Anak kita dah mati abang, sabarlah banyak-banyak. Tuan, bayang tak seorang suami balik daripada luar, isteri tak cerita anak mati, dia layan suami dulu. Rindu ke abang, ya Allah, rindu sangat abang, bagi makan, bagi apa semua, pergi tidur dalam bilik, baru cerita anak mati. Berbeza dengan kita ni, suami turun benda kata abang, terkejut. Isteri ni bila cakap macam itu, suami dia rasa hang tak cakap dekat aku, anak aku mati. Dia mengadu dekat Rasulullah. Dia cerita isteri dia buat macam ni. Kata Rasulullah, isteri kamulah isteri solehah. Itulah isteri yang baik. Menenangkan kamu, menyabarkan kamu, dan meredokan kamu dengan ketentuan Tuhan. Itulah nikmat dunia. Rumah kecil pun tak apa, asal dapat isteri solehah. Kereta buruk pun tak apa, asal dapat isteri solehah. Tak
Tak apalah bang, kereta kita tak ada aircon pun tak apa, buka tingkap. Tak apalah bang, janji kita sampai. Soleh. Kalau abang tak nak buka tingkap pun tak apa, belilah kipas angin yang kecil tu, yang warna biru tak kat depan tu. Kan dulu-dulu orang teksi macam itulah. Saya suka seronok tu tengok kipas angin kecil. Bawah dia ada kalender tarik koyak selai-selai tu. Saya suka tengok tu. Kita ada ikut benda tu. Bangga tuan-tuan ada kipas angin tu. Kalau ada lagi saya nak beli buka kereta. Isteri dia kata, abang, yang ni ada pun cukup lah bang. Alhamdulillah. Tak ada pun janji tu sampai abang. Soleh. Kalau isteri tak soleh, ada kereta sedap, lawa sedap macam mana pun tak jadi nikmat kereta tu. Itulah awak, kereta ni orang tak nak beli juga, nampak tu kan. Lagi besar pada kita tu. Itulah awak. Letihnya aku, ya Allah, kamu ni. Isteri yang soleh, kalau tuan-tuan beli dekat dia, apa pun dia hargai. Walaupun tuan-tuan beli dekat dia jam murah aja, RM25. Cantiknya bang jam ni bang. Ya Allah, cantik sangat. Padan dengan saya bang. Dia menghargai apa yang tuan-tuan bagi. Tapi kalau isteri yang tak soleh, beli yang ini orang pakai, dia sambil gelak dia bagi tuan-tuan. Yang kita beli kedai jam daripada 6 jam duk pilih ni. Beli kedai jam 6 jam tu minta tawar ni. Sampai-sampai ya ini ya Allah bang. Ini orang kampung ya bang. Sakit hati tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, dunia ni cukup indah kalau tuan-tuan dapat isteri yang soleh. Suami balik malam-malam, dia dah tidur, dia jaga balik. Abang nak nasi, abang duduk sekejap ya, saya buat air. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan. Dapat suami soleh pun bagus. Dia tak ketuk pintu rumah dia, pasal dia tahu isteri dia tidur. Dua-dua masing-masing jaga. Tapi kalau suami tak soleh, balik pukul 12 malam, ni panggil apa ni? Isteri hang nama apa mana? Nampak tuan-tuan? Nama isteri Seripah. Ini belik tengok. Cubalah bawa kunci spare. Saya takkan menyusahkan isteri saya, ustaz. Saya tahu isteri saya letih jaga anak, isteri saya penat kerja. Buka pintu pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Ini tidak, diterajangnya pintu. Pergi kok tingkat bilik isteri tu. Hoi, tidur mati ke? Apa ni? Hoi. Jiran sebelah rumah buka tingkap. Apa hemat ni? Kan malu tuan-tuan. Rasulullah kalau isteri tak buka, dia tidur depan pintu tuan-tuan. Boleh bayang tak? Nabi yang mulia buka serban dia, tidur depan pintu. Subhanallah. Kita nak tidur depan pintu pun boleh. Nak tidur dalam kereta pun tak apa. Buka aircon, buka tingkap sikit, bagi aircon keluar sama. Tidurlah, tak apalah. Isteri tak sedap, dia nak mengamuk pasal apa? Jangan tutup sampai habis rapat pula tu esok pergi mati kan? Mati asal esok masuk dalam kereta dah 4 hari keluar dalam paper pula. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Muslim daripada Ibnu Umar, dan telah mengeluarkan Ibnu Hibban dan Ibnu Majah daripada Abi Umamah dengan katanya, tiada memberi faedah oleh orang yang beriman kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikannya baginya daripada isterinya yang soleh. Seorang suami yang takwa kepada Allah, dia tak mengharapkan benda lain melainkan dia mengharapkan mendapat isteri yang soleh. Tu saja tuan-tuan. Nabi kata siapa-siapa yang dapat isteri yang soleh, kayalah suami itu. Seulang balik, orang yang dapat isteri yang soleh, kayalah suami itu. Segenap tubuh badan isteri itu dia boleh rasa. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, suami ni boleh rasa isteri dia. Tetapi kalau dia dapat isteri yang tidak soleh, tak dapat rasa tuan-tuan. Nak pegang pipi pun tak dapat. Awak, kita pakai krim ni mahal ni, awak tak pegang-pegang pula. Ya Allah, tak boleh pegang pipi ni. Dia pakai krim, whitening krim, night krim, suara ke krim belakang. Yalah, pergilah basuh. Malam ni kan ni, tak ada malam.
Orang beli mahal ni baru 3 hari. Treatment ni 3 hari, awak tahu tak? Sabarlah kejap, taklah akan lari gunung dia kejar, kata dia. Habis 3 hari dia baru timun pula. Atau bila yang boleh ni? Awak yang kita buat ni pun tak awak tahu. Awak tahu tak? Bila pipi ni elok, tak ada jerawat, tak ada apa-apa, awak juga bangga. Sabarlah. Takkan lari gunung dia kejar. Tuan-tuan takkan boleh sentuh, tuan-tuan. Tu yang payah. Nak belai rambut. Awak nampak? Rambut ni belum rebonding tau. 3 hari tau. Ni musim. 3 hari lagi bila boleh? Tapi isteri solehah, tuan-tuan, tak ada masalah. Jalan je lah. Nak pegang apa pun tak apa. Nak beranak tiap-tiap tahun pun tak apa. Isteri yang tidak soleh, abang, 2 ni cukup ya. Laki dah dapat, perempuan pun dapat. 2 ni cukup abang. Saya tak nak dah. Okey? Okey? Kalau awak nak, awak lain salin. Tu yang jadi miskin hidup. Saya kata tadi, isteri yang soleh jadi kaya suami dia. Dia takkan minta sesuatu benda yang takkan mampu suami dia sediakan. Dia akan berpada, mencukupi dengan apa yang suami dia sediakan. Kayalah suami itu. Dan kata ada lagi, maka menyuruhlah oleh suaminya, nescaya mengikutlah akan perempuan itu. Apa dia ciri-ciri isteri soleh? Kitab ni sebut ciri-ciri isteri yang soleh. Apa yang suami suruh, dia ikut. Apa yang suami suruh, dia ikut. Subhanallah. Dia akak-akak, isteri-isteri, cuba tengok sekarang ni ikut ke tidak apa yang suami suruh. Yang kedua, dan jika memandang ia kepadanya, nescaya menyukakan suaminya. Ciri yang kedua isteri soleh, bila suami tengok isteri, suami suka. Bukan dengan sebab bersolehnya itu, bukan dengan sebab lawanya itu. Suka sebab isteri ni sentiasa bermanis muka dengan suami dia. Malam-malam balik, petang-petang suami balik, isteri sambut di tempat, di muka pintu. Assalamualaikum bang, ambil beg, sediakan makan. Abang nak minum ke, nak makan ke dulu, nak mandi ke dulu? Ya Allah, hebatnya. Abang malam ni kita pergi kuliah maghrib Ustaz Kazim ya? Okey. Suka. Sentiasa manis muka. Abang raya ni nak balik rumah siapa? Rumah abang ke rumah saya? Rumah abang? Okey. Ya Allah. Untunglah tuan-tuan dapat. Ya Allah. Tak tahulah tuan-tuan ni hak jadi macam ni. Kalau tuan-tuan dapat ni tak bersyukur lagi, tak tahulah. Sebab itu Sayyidina Ali bila nak nikah lain, Nabi tak bagi. Sayyidina Ali jumpa Rasulullah. Saya nak kahwin lagi seorang wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu nak kahwin lagi seorang, ceraikan anak aku Fatimah. Jangan. Kalau nak kahwin, ceraikan Fatimah. Sebab Fatimah ni tuan-tuan, dia seorang, dia melayan Sayyidina Ali macam 4 orang layan satu suami. Layanan Siti Fatimah kepada Sayyidina Ali macam 4 isteri layan suami seorang. Boleh bayang tak macam mana? Kalau dia buat salah kepada suami dia, Fatimah pusing suami dia, minta maaf, lari keliling, abang maafkan saya. Selagi mana abang tak maafkan saya akan pusing keliling abang. Siti Fatimah kalau dia buat roti masakan untuk suami dia, daripada gandum dia boleh tumbuk, dia boleh kisar sampai jadi tepung, masak jadi roti, suami makan. Daripada gandum tuan-tuan. Kita bungkus roti 3, laki nak makan 3 bungkus. Siti Fatimah kisar gandum nak buat tepung. Kamu nak kahwin lain Ali? Kalau macam ni, tinggalkan istana aku, ceraikan dia, pilih kahwin lain. Tak jadi kahwin lain tuan-tuan Sayyidina Ali. Sebab layanan isterinya Fatimah sangat hebat. Jadi apa sebab? Tuan-tuan faham betul-betul ni kisah daripada Siti Fatimah. Kalau isteri takut suami menikah lain, tolong layan suami macam Fatimah layan Ali. Kalau tuan-tuan dah dapat isteri tuan-tuan macam Fatimah, apa sebab nak kahwin lain? Apa sebab?
Ini kena cari jawapan. Apa sebab? Begitu juga isteri. Apa sebab nak larang suami kahwin lain? Kalau kamu tak pernah layan suami kamu, tak pernah layan, makan tak pernah tengok, pakai tak pernah tengok, kasih sayang tak pernah bagi, tidur tak pernah nyapa, rumah tak pernah, ya Allah, tiba-tiba suami kamu nak kahwin lain, kamu hambat dia dengan kerih, dengan pistol. Baik. Dan yang terakhir 9:40 dah. Baik. Yang terakhir, mana dia tu yang terakhir tak jumpa lagi pula. Dan apabila ia bersumpah, nescaya ia memberi kebajikan kepadanya. Yang ketiga, tanda-tanda isteri yang taat, isteri yang soleh. Kalau dia bercakapnya adalah sentiasa benar. Dan yang keempat, tanda-tanda isteri yang taat, apabila suami tidak ada, nescaya dia memeliharakan dirinya, memeliharakan harta suaminya, dia bela sungguh-sungguh bila suami dia tidak ada. Ada 4 ciri-ciri wanita soleh. Yang pertama sekali ialah bila tengok, suami tengok, suka. Yang kedua, taat kepada suaminya. Yang ketiga, bila bercakap dia benar. Dan yang keempat, dia memelihara harta benda dia bila suami dia tidak ada. Mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi'i daripada Abi Sa'id, sesungguhnya suami apabila memandang ia kepada isterinya, dan isteri memandang kepada suaminya pula, dua-dua saling tengok-tengok dengan penuh kasih sayang, maka meneleklah Allah akan mereka itu, meleleklah Allah Ta'ala akan mereka itu dengan telek rahmat, dengan telek kasih sayang. Hari ni tuan-tuan tengok lagi isteri tuan-tuan, tengok dan suka, jangan tengok dan benci. Iaitu tak ada dapat rahmat. Tengok dan suka. Abang tengok kamu muda lah, ya tengok abang macam tu juga. Sambil duduk makan kopok lekor tuan-tuan. Tengok sama tengok dengan suka tu, Allah pandang dua-dua orang ni dengan pandangan rahmat. Jadi yang mana belum kahwin ni cepatlah kahwin. Rugi tuan-tuan, pahala kurang. Tengok isteri pahala, tengok suami pahala. Masa suami nak pergi kerja, naik kereta, isteri bye-bye dekat pintu pagar. Bye-bye bang. Suami pun bye-bye. Buat lebah sikit. Buatlah tuan-tuan. Malu apa? Abang bye-bye. Bye-bye. See you. Rasa nak balik cepat tuan-tuan. Nak pergi kerja ke tak pergi kerja ni? Ini tak ada ngantor. Suami buka aircon, tutup pintu, cermin gelap pula. Isteri pula tutup pintu pagar pun tidak, sebab pintu pagar tutup sendiri. Sebab tu untung pintu pagar manual tuan-tuan. Kuman-kumannya isteri perlu tutup, tutup. Tapi sekarang ni semua automatik. Okey apa? Saya pergi dulu. Okey. Pintu automatik, pintu pagar pun automatik. Patut-patut asal macam dulu balik. Penuh kasih sayang. Ya, abang nak pergi kerja ni ya, isteri pun datang, cium tangan suami. Bila suami nak keluar kereta, isteri buka pintu pagar. Suami keluar, dia bye-bye. Bye-bye. Bye-bye bang. Assalamualaikum. Jumpa lagi petang ni. Suami, isteri tutup. Tutup. Kan bahagia tu. Tengok dengan penuh kasih sayang. Mungkin dalam sedikit masa nanti, isteri pula yang pergi kerja, suami je bye-bye. Sebab suami menjadi suri rumah. Berkembang je. Bye-bye ya. Dia pula pergi tutup. Dia tidak pergi sediakan isteri pergi kerja. Benda ni pun akan berlaku ni tuan-tuan. Suami kena buang kerja pasal kilang tutup. Isteri cari rezeki. Yang kedua kata dia, jika maka apabila mengambil ia akan tangannya, nescaya gugurlah segala dosa pada kedua-duanya, sebilang-bilang anak jari, segala anak jari kedua-duanya. Kita sekarang masalah ada air semayang.
Turun tadi pun tak pegang isteri sebab ada air sembahyang. Pada air berlambak di bawah. Apa salah pegang? Keluar pada parking kereta di sana nun, berjalan daripada hujung sana nak mai ke surau, apa salah pegang tangan? Tuan-tuan pegang tangan isteri tuan-tuan, gugur dosa daripada celah-celah jari ini. Sebab tu saya cukup seronok kalau tuan-tuan main naik motor. Wih, seronok tuan-tuan. Dia peluk tuan-tuan di pinggang, berapa banyak pahala tuan-tuan dapat. Gugur dosa tuan-tuan. Ataupun isteri bawa, suami duduk belakang, suami pula duduk situ. Berapa banyak dosa gugur tuan-tuan. Ya Allah, untung. Sebab tu saya kata yang mana belum kahwin-kahwin, pahala banyak. Naik kereta gear auto lagi senang. Belah ni pegang steering, belah ni pegang tangan isteri, lagi senang tuan-tuan. Kalau gear manual tak, sayang kereta saya bukan auto. Gua manual pun boleh, tak ada apa masalah. Gear manual, ambil tangan isteri tak atas gear, tolak pun boleh tuan-tuan. Ya Allah, tengok tali besen, pegang tangan. Ni malam ni cerita apa, Piramli ke apa ke, Gusti ke apa ke, tengok. Jangan malu. Kita ni masalah malu ke anak, malu ke bapak, malu ke pak mertua. Akhirnya kita tak dapat pahala pegang. Jadi kita nak balik sekali lagi, nak pergi kereta dua-dua orang tu, tolonglah pegang. Masalah kita tak sembahyang isyak dah habis sembahyang dah. Tadi kita ada alasan untuk sembahyang tadi, kita tak pegang, balik sekali lagi tak ada alasan dah. Takkan tuan-tuan tak nak gugur dosa? Paling senang. Masuklah rumah sekali, pegang tangan dua-dua orang. Masuklah bilik tidur, pegang tangan dua-dua orang. Ya, jom pergi dapur, pegang tangan dua-dua orang. Ya Allah, ustaz ada buat ke ustaz? Pasal saya buat lah, saya cakap. Pasal saya mengajar. Kadang-kadang anak komplain, mak tak malu. Biarlah. Saya kadang-kadang dengan isteri menyanyi tuan-tuan, dua-dua orang masak. Hari cuti-cuti, dia cuti, saya cuti, hampir masak dua-dua orang. Nyanyi. Tu lagu 1960. 1960 cerita isi neraka tu. Ahmad Mahmud dengan Rahmah Rahmat. Kalau hati sudah suka, semua indah saja, itukah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Tu isteri nyanyi, tu Rahmah Rahmat. Saya yang duduk di dapur ni sambung. Memang benar kata dia. Anak ni tengah duduk depan, 4 orang mari tengok. Boleh buat, apa salahnya menyanyi? Apa salahnya tuan-tuan? Tua-tua lagi kena rapat. Tambah kita ni tua-tua semput, sakit dada, angin tarik, angin medu, rasa duk senok nafas ni. Isteri tidur dalam bilik, suami tidur atas kusyen. Tu yang mati seorang-seorang. Jadi tua-tua ni lagi kena rapat. Anak dah tak ada, suanak masuk semuanya asrama, tinggal kita berdua di rumah. Apa lagi nak jauh-jauh? Malu tak ada malu untuk pahala. Untuk pahala tak ada malu. Isteri kita halal. Yang kita sekarang ni yang tak malu masa haram. Cuba tengok anak-anak dara dengan anak-anak teruna masa haram. Dia buat semua benda haram. Waktu belum boleh pegang, dia pegang rapat serapat-rapatnya. Naik motor rapat serapat-rapatnya, melekat perempuan tu. Potong kereta kita. Ya Allah. Dua-dua tu macam duk olahraga. Macam dua-dua orang tu duk olahraga motor tu. Ya Allah. Baik tu sah, beli seat, beli raga je motor. Kan dia pakai pun seat. Tapi bila dah halal, dah kahwin, suami duk olahraga, isteri duk hujung pegang carrier duk pegang. Tengah-tengah ni lapang pula. Ni yang kita kena ubahlah tuan-tuan. Ya. Kita baca daripada hadis ini, tengok saja pun dapat pahala, pegang pun dapat pahala, malah gugur dosa daripada celah-celah jari ni tuan-tuan. Baik, benda ini kita akan sambung lagi pagi besok insya-Allah pada kuliah ijtima' kita pada pagi besok. Okey? Baik, ada apa-apa soalan?
Tak ada ya. Baik, saya rasa gitu saja. InsyaAllah banyak permintaan yang saya dah buat CD tentang perubatan kalam Allah itu. Tuan-tuan boleh ambil di bawah. Untuk perubatan, untuk anak-anak degil, untuk suami degil, isteri degil, untuk pagar rumah, untuk sihir, untuk anak yang menangis malam, suami yang menangis malam. Ya. Tuan-tuan boleh belilah. Baca ikut peraturan. Kalau saya kata 70 kali ulang, 70 kali lah tuan-tuan baca. Kalau 120 kali ulang, 120 kali lah tuan-tuan ulang. Hilang barang ke, hilang duit ke apa ke, insya-Allah ada rezeki tu aku pulangkan balik. Termasuk angin ahmar yang kena baca ni. Ada 2 kaset yang terbaru yang saya bawa untuk tuan-tuan, CD yang terbaru ni. Jadi tuan-tuan boleh amalkan untuk amalan sehari-harian tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.